Ya. Kita ada kongsikan apabila kita mendapatkan suntikan vaksin, ada kadang-kadang ada orang yang dapat sedikit kesan selepas itu, ada yang pening, ada yang demam, ada yang rasa lenga-lenga dan juga sakit-sakit di tempat yang dicucuk itu. Ini sebenarnya perkara-perkara itu perkara yang biasa. Tidak balas yang biasa, tetapi ada juga yang risau sebenarnya. Betul. Disebabkan itulah adanya AEFI ataupun kesan adverse susulan imunisasi yang akan kita bincangkan hari ini bersama dengan tetamu kita melalui Skype. Iaitu Dr. Noraida Muhammad Zainur, Timbalan Pengarah Pusat Compliance dan Kawalan Kualiti Bahagian Regulatory Farmasi Negara Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Masya-Allah. Boleh dengar ya? Boleh. Ya, boleh. Doktor sihat, Doktor? Senyum daripada tadi. Manis senyuman tu, Doktor. Ada batuk-batuk sikit. Okey, Masya-Allah. Baik. Sebagai permulaan, Doktor boleh kongsikan berkenaan apakah itu AEFI dan klasifikasinya, Doktor? Silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum. Kepada semua penonton, selamat pagi Malaysia. Okey, sebelum saya jelaskan apakah itu AEFI dan klasifikasinya, saya ingin menyentuh dulu tentang kesan sampingan obat-obatannya. So, kesan sampingan obat-obatan ini adalah kesan obat yang tidak diingini berlaku ketika pengambilan obat. Ianya berlaku bergantung kepada cara obat itu bertindak balas di dalam badan seseorang itu. Oleh itu, tidak semestinya semua pesakit yang ambil ubat akan mengalami kesan sampingan. Contohnya, ada yang dapat alahan obat antibiotik dan ada tidak. Kan kalau kita pergi klinik ke jumpa doktor kan, sebelum obat diberikan, doktor selalu tanya dulu pada kita, adakah kita ada alahan kepada obat ataupun tidak kan. Itu adalah salah satulah contoh kesan sampingan yang mungkin kita hadapilah. Okey. Seperti ubat-ubat yang lain, vaksin contohnya influenza, tetanus, hepatitis B dan termasuklah vaksin yang sekarang hangat diperkatakan iaitu vaksin COVID-19 juga mempunyai kesan sampingan. Okey. Okey, dan kesan sampingan inilah yang kita panggil sebagai kesan adverse susulan imunisasi. Dan dalam bahasa Inggerisnya adalah adverse events following immunization dengan ringkasannya AEFI. Okey. Okey, so berbalik pada soalan tadi. Silakan, Doktor. Ya, apakah AEFI? Ialah sebarang kesan sampingan yang dialami selepas menerima suntikan vaksin, di mana kesan ini dibimbangi atau berkemungkinan disebabkan vaksin ataupun tidak semestinya mempunyai hubung kait dengan vaksin. Ya. So, maksudnya di sini AEFI ini boleh juga disebabkan perasaan kita bila menerima suntikan tu kita rasa takut. Bila rasa takut tu mulalah BP kita naik ke apa kan. Itu salah satu dia. Dan kemungkinan juga AEFI ini berlaku kebetulan pada ketika itu kita ada dah penyakit ataupun kita ada mengambil ubat-ubat lain yang secara kebetulan bertindak semasa kita menerima vaksin ini. Itu yang punca AEFI. Ya. Okey, so klasifikasi dia ada dua, senang saja. Serius dan non-serius. Okey. So, untuk non-serius, tidak serius, kesan AEFI ini adalah jangka masa pendek dan tidak berpotensi membahayakan kesihatan penerima vaksin. Dan dia akan sembuh dalam masa beberapa hari lah. Contohnya seperti demam, bengkak di tempat suntikan seperti yang nyatakan tadi lah. So, yang seterusnya adalah kesan AEFI yang serius. Kesan ini memerlukan kemasukan ke hospital ya. Okey. Dan ia boleh mengancam nyawa dan boleh juga disyaki sebagai penyebab kematian. Alright? Itu saja. Doktor, sehingga kini, apakah di antara laporan-laporan AEFI yang diterima berhubung dengan pemberian vaksin dos pertama, dos kedua untuk remaja dan juga yang terkini iaitu untuk kanak-kanak dan apa statusnya sehingga sekarang, Doktor? Oh, okey.
seperti yang kita sedia maklum bahawa program imunisasi COVID kebangsaan PICK telah dimulakan secara rasminya pada 24 Februari 2021. So sejak bermula daripada itu sehingga 18 Februari, data ni sehingga 18 Februari sejumlah keseluruhan dos vaksin COVID-19 yang telah diberikan kepada rakyat Malaysia adalah sebanyak 65 juta dos. Okey. Ini round up dia ada figure, exact figure ni cuma round figure. 65 juta dos dah kita bagi kepada rakyat Malaysia yang terdiri daripada jenama Comirnaty, CoronaVac, AstraZeneca, Convidencia dan Covilo. Okey, secara keseluruhannya mengikut sistem pelaporan AEFI, MPRA telah menerima sejumlah 25,000 laporan AEFI lah daripada 65 juta dos yang telah kita bagi tu kan. So dari sini ada 1,186 laporan yang melibatkan dos penggalak dan ada 37 laporan yang melibatkan laporan AEFI kepada kanak-kanak 5 hingga 11 tahun. So kadar pelabuhan AEFI melalui sistem MPRA ini secara keseluruhannya merekodkan sebanyak 383 laporan setiap sejuta dos. Okey. So kalau kita ada sejuta dos, hanya 383 laporan yang diterima. Okey. So dari sini sejumlah 93% daripada AFI yang dilakukan adalah kes-kes yang tidak serius. Okey, seperti demam tadilah, sakit, ada tempat suntikan, sakit kepala, sakit otot dan ada letih-letih, mengantuk-ngantuk tu kan. So ini adalah merupakan kesan-kesan adverse yang paling kerap yang dilakukanlah oleh penerima vaksin dan kesan ini boleh dipulihlah dalam 1 hingga 2 hari ke beberapa hari ya. So dari jumlah keseluruhan ini yang serius adalah hanya 70% sahaja yang dikategorikan AEFI serius. Okey, tapi kebanyakan pesakit ini telah pulih lah ataupun dalam proses penyembuhan lah. Betul. Okey, so untuk makluman, pemantauan laporan AEFI setakat ini menunjukkan trend pelaporan AEFI melibatkan dos penggalak tidak menunjukkan sebarang peningkatan lah berbanding dengan dos primer kita. So dengan kesempatan ini saya mintalah kepada individu yang masih belum menerima mengambil dos penggalak sila berbuat demikianlah. Ya, betul. Lakukan dengan segera untuk memastikan anda dan keadaan keluarga anda dalam keadaan yang baik. Baik. Dan seterusnya, Doktor, insyaAllah. Bagaimana penilaian pengendalian dan juga pemantauan berkaitan dengan isu keselamatan vaksin ini dilakukan oleh pihak NPRA sendiri? Bagaimana? Okey. Semua laporan AEFI yang diterima dari fasiliti kesihatan awam dan swasta dan juga laporan yang kita terima juga daripada penerima vaksin sendiri ya, kalau dia nak laporkan akan dimasukkan ke dalam pengkalanan data di MPRA dan akan diproses sebelum proses dan dinilai sebelum kita beri kategori hubung kait ataupun kita panggil causality antara kesan dan vaksin yang diambil. So speciality hubung kait ni, kategori ni kita ikut kriteria yang digariskan oleh WHO lah. So kita ada pegawai yang terlatih untuk menilai kriteria speciality ini. So bagi AFI yang telah dikelaskan sebagai serius dan jarang berlaku termasuk melibatkan kematian, ia akan disiasat dengan teliti dan menyeluruh berdasarkan laporan perubatan pesakit oleh fasiliti kesihatan yang terlibat fasiliti di mana pesakit itu pergi dan sekiranya ada laporan benda siasat pun kita akan siasat. Okey. Seterusnya causality ni hubung kait antara kesan vaksin dengan kesan AFI akan dinilai oleh jawatan kuasa pharmacovigilance khas. Jawatan kuasa ni adalah merupakan pakar-pakar dari pelbagai bidang termasuk kardiologi, imunologi, hematologi, neurologi, banyak jiji.
Banyak betul G-nya, doktor. Genetik, forensik dan pakar-pakar ni adalah daripada fasiliti KKM dan universiti dan juga swasta. Okay, seterusnya bila kita dah siap semua laporan ni, kita akan hantar ke Pusat Pemantauan Kesan Adverse WHO. Okey, selain itu NPRA bukan setakat mengumpul data daripada Malaysia juga. NPRA juga memantau isu-isu keselamatan berkaitan dengan COVID yang di peringkat global ya. Yang ini kita panggil disebut Adverse Events of Special Interest, AESI. Antara AESI yang kita pantau adalah yang radang otot jantung ataupun lapisan jantung, myocarditis dengan pericarditis, yang dikenal pasti boleh berlaku dengan vaksin Comirnaty, dan venous thromboembolism with thrombocytopenia, pembekuan darah vena, yang boleh berlaku dengan pengambilan vaksin AstraZeneca. Okey. So melalui pemantauan MPRA, kesan myocarditis, pericarditis dilaporkan pada kadar 1.2 laporan per 1 juta dos di Malaysia ya. Untuk komunitas. Ini adalah lebih rendah kalau kita bandingkan dengan peringkat global. Contohnya di negara UK yang kadar myocarditis, pericarditis dengan kadaran 9 laporan per 1 juta dos, dan di Australia sehingga 20 laporan per 1 juta dos. So kita hanya 1.2 laporan per juta dos. Okey. Ia juga didapati myocarditis, pericarditis ni lebih kerap berlaku dalam kalangan mereka yang berumur 30 tahun ke bawah. Okey. So untuk itu kita nasihatkan bagi penerima vaksin Comirnaty tidak digalakkan melakukan senaman kuat atau aktiviti berat ya. Selepas minggu mendapat suntikan Comirnaty, sekiranya mereka mengalami gejala sakit dada, sesak nafas dan degupan jantung laju, dinasihatkan untuk berjumpa doktor dengan segeralah. Doktor, sekiranya seseorang itu mengalami AEFI, apa yang perlu dilakukan dengan kadar segera, dan sekiranya simptom yang dialami itu tidak terdapat dalam MySejahtera, apa yang perlu dilakukan, doktor? Okey. Sekiranya mengalami AFI, penerima vaksin dinasihatkan untuk melakukan semua saluran yang telah disediakan oleh KKM lah. So antaranya dengan notifikasi melalui MySejahtera, buat bagi kesan adverse yang tidak serius. Okey. Selain pada itu, AFI juga boleh dibuat secara talian lah, mengisi borang pelaporan untuk pengguna consumer side effect reporting form yang boleh didapati daripada sesawang MPRA. Pengguna juga boleh mencetak borang tersebut untuk diisi dan boleh dihantar ke bar post ataupun email kepada fd@mpra.gov.my lah. Bagi penerima vaksin yang mengalami kesan sampingan serius, mereka perlu mendapat rawatan segera di fasiliti kesihatan, dan laporan AFI ini akan dibuat oleh fasiliti kesihatan tersebutlah, dan mereka akan hantar kepada MPRA melalui laman sesawang tadi. Dan juga untuk fasiliti KKM, kita ada sistem Pharmacy Information System lah untuk diorang laporkan AFI. Baik. Dan yang terakhir sekali, mungkin boleh sedikitlah saranan ataupun nasihat kepada seluruh keluarga Malaysia, khususnya bagi mengurangkan risiko AFI ini, doktor. Okey. So berdasarkan data tadi, kita maklum bahawa pelaporan AFI telah dinyatakan tadi menunjukkan faedah atau manfaat mengambil vaksin COVID-19
bagi mencegah gejala serius dan kematian akibat COVID adalah jauh lebih tinggi daripada risiko AEFI. Kan? Okey, so dengan itu kalau untuk mengurangkan salah satu caranya adalah seperti yang dikatakan tadi, mungkin kita tidak boleh melakukan aktiviti berat selepas menerima vaksin-vaksin. Dan sekiranya penerima vaksin yang mengalami kesan sampingan yang serius atau kesan yang berpanjangan, demam atau sakit kepala sehingga muntah-muntah dan sukar bernafas, dinasihatkan agar merujuk kepada fasiliti kesihatan yang berdekatan supaya mendapat rawatan yang segera supaya kesan mudarat FI itu dapat dikurangkan. Baik, itu dia. Terima kasih Dr. Nuraida Muhammad Zainur, Timbalan Pengarah Pusat Compliance dan Kawalan Kualiti Bahagian Regulatory Farmasi Negara Kementerian Kesihatan Malaysia kerana sudi berkongsi dengan kita mengenai apakah itu sebenarnya AEFI. Jadi kepada anda di luar sana, jangan panik terlebih dahulu, kena lihat dulu kepada nombor dan juga statistik yang terkini sebenarnya. Jadi kesan pengambilan vaksin itu lebih baik daripada kesan buruknya. Ya, betul. Terima kasih kami ucapkan sekali kepada doktor. Assalamualaikum, doktor. Ya, betul.